Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf tadi ada masalah teknikal sikit. Right. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita start lagi insyaAllah. Lagi 2 minit dan kita tunggu untuk yang lain sama-sama masuk untuk kita dengar perkongsian pada pagi ini. Okay, sementara kita tunggu yang lain masuk. Boleh tak komen kalau ada yang dah masuk, nak komen jelas tak suara? Kalau tak jelas, saya boleh kuatkan lagi suara. Terima kasih kerana sudi kita dengar perkongsian. Hey Azam, terima kasih join. Wuz. Okay, sementara kita tunggu yang lain masuk. Okay, jelas. Okay. Right, kita dengar dulu. Dia bukan lagu pun, tapi alat muzik, piano. Setelah kita tunggu yang lain masuk dulu. Yang ada kat sini, semua sihat tak? Semua sihat ke? Salam 23 Ramadan. Hai semua yang baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rabiatul. Sihat Rabiatul? Terima kasih sama-sama join pada pagi ini. Kita dah sampai ke 23 Ramadan. So masih berbaki dalam 7 Ramadan, lebih kurang seminggu lagi. Okay, right. Okay, jam pun dah menunjukkan pukul 10. Okay, right. Okay, insyaAllah saya mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alah, Rabiatul tak sihat. Okay, Syafakilah Rabiatul. Semoga tetap kuat dan insyaAllah sama-sama kita doakan untuk Rabiatul juga. Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai Atira Rashid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. Okay, alhamdulillah. Okay. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Of course lah. Dan kita sama-sama sekarang ni dalam sembang santai Ramadan, iaitu dalam slot Janganlah Tidur. Kenapa janganlah tidur? Biasalah kalau waktu sekarang ni lepas subuh, taklah waktu duha. Kalau orang tak tidur lepas subuh pun ada tidur waktu duha dan sebagainya. Betul. Jadi terima kasih yang sudi. Hai Fikri Zaradi. Terima kasih kepada yang sama-sama kita dengar perkongsian, sedikit sharing lah nak katakan. Nak katanya saya pun tak ada hebat main dan sebagainya. Hai Darna. Okay, insyaAllah kita berkongsi sedikit ilmu dan kalau ada berkesempatan kita boleh share kepada kawan lain supaya lain-lain pun dapat manfaat sekali. Alright, okay, untuk hai Dek Ya. Okay, untuk pagi-pagi ni yang mana kuliah, bukan kuliah lah, sembang santai Ramadan iaitu Janganlah Tidur, yang mana dianjurkan oleh satu NGO, satu badan bukan kerajaan iaitu Pertubuhan Insan Syarikat Kebajikan Malaysia. Okay, semua nampak kan ada logo kat atas tu, Pertubuhan Insan Syarikat Kebajikan Malaysia, yang mana PERTIS, singkatannya PERTIS adalah satu badan bukan kerajaan yang mana berdaftar bawah RRS Malaysia, yang mana dalam PERTIS Malaysia ni, hai Iqbal, yang mana dalam PERTIS Malaysia ni ada menekankan 5 aspek utama, iaitu kebajikan, motivasi,
kepimpinan, keusahawanan dan juga dakwah. Yang mana participation menyingkapkan 5 aspek. Dan participation ni yang mana untuk pengetahuan semua, participation ni bergiat aktif dalam pelbagai betul-betul program kebajikan yang mana pernah pergi bersama dengan rumah anak yatim, asnaf, orang miskin, bersama dengan orang tua, OKU, dan ada satu program bersama dengan rakan jalanan, dan ada melancarkan satu tabung iaitu tabung prihatin COVID-19 untuk membantu mereka untuk memberikan barang-barang keperluan asas, barang-barang keperluan asas yang mana mereka ni terjejas, keluarga-keluarga yang terjejas, terputus bekal makanan, keluarga miskin, ibu tunggal dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan juga, participation ni ada melancarkan satu tabung juga, iaitu tabung infak Ramadan, yang mana tabung infak Ramadan ni dilancarkan untuk fokuskan kepada misi bantuan barangan keperluan kepada keluarga yang memerlukan sempena COVID-19 ni, sempena PKP dan juga PKPB ni, dan sempena bulan Ramadan ni. Alright, okay, itu adalah penganjur yang mana dianjurkan untuk slot pagi ni. Dan untuk yang tengok poster saya pun ada satu yang mana dikuasakan, iaitu yang mana ditajalah untuk penajaan untuk pada pagi ni, iaitu Awesome. Mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada yang tak pernah dengar. Okey, yang mana Awesome ni adalah satu aplikasi ulang kaji nombor 1 di Malaysia. Yang mana kalau contohlah kan, lepas habis slot ni, kadang kan, kalau perasan tak, kalau untuk PKP kan, kalau kita tengok kan, kerajaan pun dah mengumumkan sekolah ditutup dan sebagainya. Jadi mungkinlah ada kalangan ibu bapa dekat sini ataupun ada adik-adik yang ada anak ataupun yang mana ada adik-adik yang berumur lingkungan 1, darjah 1 hingga tingkatan 5. Kadang-kadang pening lah kan, diorang tak pergi sekolah, tak belajar dan sebagainya. Jadi insyaAllah Awesome ni boleh bantu, yang mana Awesome ni mendapat, untuk pengetahuan, Awesome ni mendapat pengiktirafan daripada ISO, MSC, dan juga Awesome ni termasuk dalam aplikasi terbaik dalam Malaysia Boost of Records. Yang mana dalam Awesome ni ada 11,000 orang cikgu yang akan membantu pelajar-pelajar dalam aplikasi Awesome, apps lah, yang mana dan juga yang hebatnya Awesome ni disokong penuh oleh motivator pendidikan terkemuda, iaitu Dr. Haji Tengku Asmadi dan Ustaz Ahmad Dusuki. Nama-nama besar yang mana yang lain pun mungkin dah pernah dengar nama-nama besar ni. Dan untuk Awesome ni pun sesuai untuk umur yang mana lingkungan darjah 1 hingga tingkatan 5, daripada UPSR sampailah SPM. Alright, yang mana untuk mungkin ada yang fikirlah kan, macam mana dapatkan, ni adalah aplikasi yang mana boleh download secara percuma di Google App Store, Google Play Store ataupun App Store lah, yang mana ada sistem pembelajaran yang mana dalam Awesome ni. Jadi kalau untuk mengetahui lebih lanjut, yang mana yang bestnya dalam Awesome ni ada battle tau. Yang mana battle ni kakak tengok satu pertandingan perlumbaan dan sebagainya, tapi dia bukan PUBG, dia bukan COC. Okay. So battle ni akan menjawab lah soalan-soalan. Okay, contoh adik kan, nak jawab soalan, akan ada pertandingan menjawab soalan dan akan ada battle dengan kawan dan sebagainya. Jadi akan dapat hadiah sekiranya ada yang menang lah. Alright. Okay, so untuk yang nak tahu lebih lanjut pasal Awesome ni, ada nombor yang tertera dekat description. Jadi untuk bertahu lebih lanjut ataupun untuk yang berminat dan sebagainya, boleh klik dekat link WhatsApp tu. Alright. Okay. Alright. Okay, itu alhamdulillah untuk adalah kita punya penganjur dan juga penaja untuk slot pagi ni. Terima kasih. Dan okay, untuk pagi ni, alright, iaitu slot sembang santai Ramadan, iaitu janganlah tidur. Okay, janganlah tidur kan. Alright, okay, alhamdulillah dapat sama-sama kita share pada pagi ni, dan kita dapat tahan lah daripada kita tidur dan kita dengar perkongsian pada pagi ni. Iaitu saya nak bawakan satu tajuk, saya nak berkongsi, iaitu mengenai indahnya sabar. Kalau kita tengoklah kan dekat televisyen ke drama kan, selalu kita dengar, aku dah hilang sabar lah, sabar aku dah ada limit dan sebagainya. Tapi yang tu adalah persepsi pandangan seseorang lah begitu. Tapi yang mana untuk pengetahuan semua dalam Islam ni, kalau ikutkan sabar ni kita ada bentuk, ada 3 bentuk dalam Islam ni. Yang pertama adalah sabar dalam bentuk kita sabar dalam menghadapi musibah.
ialah musibah, ujian, dugaan, rintangan, halangan, pancaroba. Banyaklah kalau kita nak kategorikan musibah tu macam ni. Dan kalau kita pun musibah ni adalah sesuatu yang kita suka ataupun benda yang meresahkan. Hai Ustazah Wawa. Alright, yang meresahkan jiwa kita dan sebagainya. Okey, jap sebelum tu jelas tak suara? Takut saya cakap-cakap tapi tak jelas. Dengar tak? Boleh tekan di ruangan komen. Alright. Okay, so yang mana kadang-kadang kan bila Allah bagi ujian kita, of course lah kan, kita hidup ni mesti kita akan ada ujian, betul tak betul? Dan kadang-kadang bila Allah bagi kita ujian, Allah nak tengok sama ada first word, Alhamdulillah, terima kasih Rabiatul, jelas, terima kasih Azhar. Alright, okay, sangat jelas, okay. Terima kasih, jelas sangat dah, okay. Terima kasih Azhar Wawa. Alright, okay, untuk yang mana first word lah yang Allah nak tengok bila mana Allah datangkan ujian kepada kita adalah benda pertama yang keluar pada kita mula adalah adakah kita keluar tu benda yang bersandarkan kepada Allah ataupun sebaliknya. Kadang-kadang kalau kita tengoklah kan, mungkinlah antara kita sendiri ataupun orang-orang sekeliling kita, bila Allah datangkan ujian, kesusahan, kepahian dan sebagainya, ada yang keluar daripada mulut dengan carutan, dengan rungutan, dengan keluh kesah dan sebagainya. Tapi Allah nak tengok adakah apa yang keluar daripada mulut kita ni benda yang bersandar kepada Allah. Okay, alright, benda yang okay, terima kasih Muhammad Rizwan. Alright, yang mana kalau kita tengoklah kan, first thing bila Allah datangkan ujian, alright, okay, so kalau kita tengoklah kan, kalau macam bila Allah datangkan ujian, adakah kita keluar tu benda yang bersandar kepada Allah? Kita zikir Allahu dan sebagainya, tapi benda tu mendatangkan pahala kan daripada kita keluar benda yang bersifat benda yang negatif. Yang mana kalau kita contoh lain, kalau mencarut dan sebagainya, benda tu bukan setakat memberi negatif kepada diri kita, tapi boleh memberi negatif kepada orang sekeliling. Jadi mungkinlah ada sekeliling kita yang tak suka dengan carutan dan sebagainya, so kita tak tahu. Jadi why not kalau kita tukar, mungkinlah akan ada mungkin kawan-kawan dan sebagainya yang ada yang mana selalu keluar dengan benda yang carutan dan sebagainya, kita boleh ubah dengan benda yang besar daripada Allah. Jadinya yang mana okey, bila Allah untuk pengetahuan lah kan, bila Allah datangkan ujian kepada kita, datangkan musibah, datangkan dugaan dan sebagainya, Allah sebenarnya Allah nak gantikan dengan lebih baik. Mungkinlah dalam doa kita selalu berdoa kan, lepas solat dan sebagainya, ya Allah berilah benda yang memberi kebaikan kepada aku, memberi hai Kak Anas, memberi kebaikan yang mana mendatangkan kebaikan kepada aku. Tapi mungkin dengan Allah datangkan ujian, benda tu lah yang Allah nak babulkan doa kita. Kita tahu benda tu. Jadi daripada situlah kita kena tengok yang mana kalau siapa-siapa yang digantikan dengan lebih baik. Bila Allah katakan dalam ayat Quran pun, banyak Allah sentuh untuk selalu bersabar, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. So siapa-siapa yang dinasihatkan untuk sabar ni, bila dia murka, maksudnya lawan balik, dia tak sabar, marah, sedih dan sebagainya, marah lah kan. Kalau ikutkan pun selalunya kalau kena kesusahan, kepayahan pun selalunya akan marah dan sebagainya. Jadi Allah takut Allah murka, yang mana kalau kita lawan balik ujian tu, kita tak redha dan sebagainya. Jadi sebab itulah Allah pun ada kata dalam Al-Quran, wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maksudnya dekat situ Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik kepada kita sebenarnya. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kan, kalau kita selalu dengar kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Jadinya kita tahu benda tu, tapi kalau kita selalu dengar pun, kalau orang yang kematian ataupun yang kita kehilangan someone, ataupun kehilangan kawan-kawan kita, kehilangan seseorang dan sebagainya, kita selalu dengar tu. Tapi kalau ikutkan, kalau kita berada ataupun kita ditimpa satu ujian, dugaan dan sebagainya, kita pun digalakkanlah untuk selalu ingat yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Dan kenapa? Sebab apa sebenarnya kita diuji? Okey, yang pertama untuk orang yang beriman. Okey, yang mana kalau dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 pun Allah ada jelaskan yang mana maksudnya adakah mereka mengaku mereka beriman sedangkan mereka tidak diuji. Okey, aku dah beriman tapi aku tak dapat satu ujian pun. Yang mana kalau kita dengar pun sebelum ni ujian yang hebat untuk orang hebat. Betul tak betul? Maksudnya kalau kita tertipu satu ujian yang hebat, maksudnya Allah tahu yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maksudnya Allah tak akan timpakan sesuatu ujian kepada seseorang tu kalau Allah tahu dia tak mampu. Jadi selalu mencari hikmah kenapa Allah datangkan ujian kepada aku. Selalu bersangka baik, selalu bersandarkan kepada Allah dan sebagainya. Alright, okay. Jadi yang kedua, kenapa kita ni sebab apa kita ni diuji? Sebab apa kita ditimpa musibah dan sebagainya? Sebab Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang terbaik amalannya. Siapa di kalangan kita yang terbaik amalannya. Kalau kita tengoklah kan, Rasulullah berkata orang yang beriman ni bila dia beri nikmat, bila dia berdapat nikmat dia bersyukur, tapi bila dia diuji dia bersabar. So kita reflect balik diri kita muhasabah balik diri kita, adakah bila kita ditimpa ujian kita bersabar ataupun sebaliknya. Dan yang mana contohlah kan, kalau kita ditipu, contohlah kan, jalan-jalan tersepak batu. Yes, betul Rabiatul Amirah, ujian tanda Allah sayang, betul. Kalau Allah tak uji, kita takut Allah berpaling pada kita. Takut Allah tak sebenarnya bila Allah datang ke ujian, sebenarnya Allah masih ingat pada kita. Dan kalau ikutkan pun, kalau Allah datang ke ujian, bukan setakat kita bersabar, tapi kita kena bersyukur sebab Allah masih ingat kita, sebab Allah nak kita datang balik pada dia. Macam tu. Alright. Dan kalau yang tadi tu alright. Okay, dan seterusnya okay, yang mana syukur dan sabar ni, syukur dan sabar ni adalah amalan orang-orang yang beriman. Jadi semoga kita reflect balik kita, adakah kita termasuk dalam golongan ini ataupun tidak. Alright. Okay, dan seterusnya adalah supaya kita kembali kepada Allah. Macam tadilah ujian, cara Rabiatul Amirah cakap tadi, ujian tanda Allah sayang. Ujian, Assalamualaikum anak Ustaz Abdullah. Betul-betul. Right, okay, betul, setiap ujian ada hikmah. Dan kalau untuk pun right, okay, untuk pengetahuan, memang yang ni pun saya dapat daripada ceramah dan juga saya dapat daripada buku dan sebagainya. Jadi insyaAllah ini Allah Alam, dan ini adalah apa yang saya dapat dan saya pun ada dengar daripada ceramah dan sebagainya. Alright, okay, sama-sama. Alright, okay, saya teruskan. Yang mana bila Allah datang ke ujian, sebenarnya Allah nak dengar balik rintihan kita. Allah nak kita kembali pada Allah. Allah nak dengar kita, doa kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila Allah datang ke ujian, ingat first je, okay, Allah sayang kita. Tanda Allah ujian adalah Allah sayang kita. Alright, okay. Dan untuk seterusnya, yang mana ada satu doa, yang mana doa ni diajarkan oleh Ummu Salamah, yang mana satu doa dia, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Innalillah. Okay, saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alright. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mungkin ada yang pendengar doa ketika ditimpa musibah, yang mana doa ni adalah doa yang diajarkan oleh Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah ditimpa satu ujian, yang mana suami pada Ummu Salamah meninggal dunia. Dan of course lah kan, kalau ditimpa kita kehilangan orang kita sayang, mestilah kita bersedih dan sebagainya. Tapi Ummu Salamah ni selalu amalkan doa ni, dan Alhamdulillah Allah makbulkan doa Ummu Salamah ni, yang mana memang Allah gantikan dengan baik. Okey, saya lupa nak bagi tahu maksud, yang mana okay, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, semua dah tahu. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesabaran, berilah pahala, berilah ganjaran terhadap musibah yang Allah timpakan kepada aku, dan gantikan dengan lebih baik. Yang mana doa ni memang Allah makbulkan kepada Ummu Salamah. Mungkin ada yang tahu Ummu Salamah siapa? Isteri Rasulullah. Memang Allah gantikan dengan lebih baik, iaitu suami kepada Ummu Salamah adalah Rasulullah SAW. Right. So memang kita disarankan untuk kita selalu baca doa ni, yang mana dah kita mohonlah kepada Allah supaya ujian, musibah ataupun dugaan yang Allah timpakan ni Allah gantikan dengan lebih baik. Okay, insyaAllah. Alright.
Okey, yang kedua adalah kita sabar dalam kita melakukan kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Okey, contoh seorang pendidik, pensyarah, cikgu, ustazah, ustaz dan sebagainya, yang mana kalau kita tahu nak mendidik seorang pelajar, mendidik seorang anak yang bukan sesuatu benda yang mudah, betul tak betul? Alright, so kalau kita tengok pun sekarang ni pun bermacam-macam kerana dan sebagainya, dan tak semua dia bermacam, kita akan jumpa lah macam-macam kerana dan sebagainya. Jadi kita nak mengajar ni, okey, kita nak mengajar, nak memberikan ilmu dan sebagainya untuk para pendidik lah kan, dan Sembah Hari Guru kepada semua pendidik yang ada berada ni, ataupun mungkin mak ayah ataupun ahli keluarga yang ada yang mana seorang pendidik. Okey, saya nak ucapkan Selamat Hari Guru. Alright. Okey, yang mana kalau kita tengok pun sabar dalam memberikan kebaikan. Kita nak sampaikan ilmu, jadi kita sabar dalam mendidik anak-anak, betul-betul. Kalau kita tengok pun sekarang ni pun COVID-19, frontliners yang mana barisan hadapan. Contoh kan, doktor ataupun nurse yang mana merawat pesakit. Kalau kita tengok pun berita macam-macam, terlatar kerana dan sebagainya. Jadi sangat besarlah ganjaran kepada mereka yang sabar dalam melakukan kebaikan ni. Dan juga PDRM, askar dan sebagainya, tentera yang mana yelah nak berhadapan dengan macam-macam orang, betul tak betul? Jadi memang perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Dan juga kepada semua yang mana kalau kita tengok pun janganlah tidur, betul tak betul? Pagi ni, alright, okay, untuk yang baru masuk, yang mana kita punya penganjur pada pagi ni adalah satu badan bukan kerajaan, iaitu Pertubuhan Insan Saya Kebajikan Malaysia, dan juga penaja kita adalah Awesome, iaitu satu aplikasi ulang kaji nombor 1 di Malaysia. Alright, okay, dan untuk yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi maksiat. Sebab apa? Contoh sebab bila berada di hadapan, mungkin kita dah terdedah, kita dah sebab kita dah ada peluang untuk kita buat kejahatan ataupun kita buat maksiat, tapi kita sabar, kita tahan diri kita daripada kita melakukan satu. Itu adalah tergolong dalam sabar. Yang mana kenapa sebenarnya ada tiga tadi, yang mana sebab Allah uji, sebab Allah bagi ujian. Sebab tiga adalah, yang pertama ujian untuk orang yang sabar, yang kedua adalah mengapa kita diuji. Yang pertama adalah ujian untuk orang yang sabar. Yang kedua, Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang terbaik amalannya. Dan yang ketiga adalah supaya kita kembali kepada Allah. Dan ada tiga bentuk tadi, yang mana dalam Islam ada tiga bentuk ujian, adalah tiga bentuk sabar. Okay, yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah, ujian dan sebagainya, yang sebentar tadi saya terangkan. Yang kedua, sabar dalam melakukan kebaikan ataupun kebajikan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi maksiat. Okey, itu sedikit kenapa bila kita sabar ni begitu indahnya sabar. Yang mana dalam Al-Quran pun Allah dah janjikan ganjaran untuk orang yang sabar dan sebagainya. Jadi okey, kenapa dalam, kalau kita tengoklah kan, pada bulan puasa ni, betul tak betul? Dalam bulan puasa pun, bulan Ramadan ni, kita bukan setakat menahan lapar dan juga dahaga, tapi kita menahan daripada kita melakukan benda-benda yang Allah murka, betul tak betul? Kita menahan lidah kita, kita menahan mata kita, kita menahan telinga kita, kita menahan seluruh anggota badan kita, yang mana anggota badan ini pun Allah yang pinjaman daripada Allah. Jadi sebelum bulan Ramadan ni, supaya bulan Ramadan ni tahun ni adalah bulan tarbiyah untuk kita, yang mana bulan Ramadan yang daripada kita, ialah sebelum ni mungkin ada kekurangan dan sebagainya, kita top up balik untuk tahun ni, kita menjadikan Ramadan ni Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelum ni. Jadi untuk pengetahuan semua, alright, okay, siapa yang berminat ataupun siapa yang nak tahu lebih lanjut untuk mengenai penaja kita iaitu Awesome, boleh tekan di description saya, ada satu link WhatsApp. So siapa-siapa yang ada nak ni boleh tekan situ. Dan kepada sesiapa, okay, kita pun dah tahu lagi lebih kurang dalam seminggu sahaja lagi kita nak berakhirnya bulan Ramadan. Jadi sama-sama kita tingkatkan amalan kita dan semuanya kita bersandar kepada Allah, betul-betul. Alright, okay, jadi terima kasih kepada yang baru masuk ataupun yang dah
Siti daripada awal tadi. Okay, alright. Okay, yang mana kalau ikutkan pun kita pun dah dalam fasa iaitu 10 malam terakhir, betul. Iaitu dalam mengejar Lailatul Qadar. Kalau kita tengok pun semua nak bekerja-kerja lah untuk kejar malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita punya fastabil khairat, iaitu bulu-bulu bakar kebaikan ni, supaya kita istiqamah. Bukan setakat bulan Ramadan ni. Mungkinlah okay, macam yang saya cakap tadi, bulan tarbiyah, mungkin bulan Ramadan ni kita ubah daripada kita jarak qiyamul lail, kita selalu qiyamul lail, ataupun kita daripada kurang baca Quran, kita selalu baca Quran, ataupun kita selalu buat kita kurang buat kebaikan, buat amal-amal sunat, dan juga kita memperbaiki amalan-amalan wajib kita, solat wajib kita dan sebagainya. Jadi semoga bulan Ramadan ni bukan setakat habis bulan Ramadan je, jadi kita tingkatkan amalan kita dan kita supaya kita istiqamah dan bekalan sampailah bila-bila. Jadi yang mana kalau kan istiqamah ni benda yang nak bermujahadah ni benda yang sukar, tapi selalulah doa supaya Allah tetapkan kita punya konsisten dan juga istiqamah, dan semuanya bersandar pada Allah. Okay, insya-Allah itu sahaja perkongsian pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada yang sudi hadir, yang sudi dengar sama-sama. Yang mana mungkinlah mungkin ada yang nak tidur, nak rehat dan sebagainya, tapi alhamdulillah sama-sama dapat kita dengar perkongsian. Sebelum tu minta maaf segala kekurangan ataupun segala kekhilafan dan sebagainya, kerana semua itu datang daripada diri saya, dan yang baik itu datang daripada Allah, dan hakikatnya kedua-dua itu datang daripada Allah. Jadi dan nak nasihatkan juga supaya sama-sama sebab nak katakan tadi Pertubuhan Insan Saikal Kebajikan Malaysia adalah lancarkan satu tabung, iaitu tabung infak Ramadan. Yang mana tabung infak Ramadan ni kita sama-sama lah, sebab dalam rezeki kita ada rezeki orang lain juga, yang mana kita sama-sama berkongsi rezeki. Sebab apa nak ceritalah kan, untuk sedekah ni pun sangat-sangat satu benda yang indah kalau kita sendiri merasai benda tu. Kalau kita sedekahkan, Allah akan gantikan dengan lebih baik. So sama-sama kita berkongsi rezeki untuk orang-orang yang memerlukan, orang yang terputus bekalan makanan dan sebagainya. Jadi alright, sebelum kita akhiri, saya nak inform semualah untuk penaja, untuk anjuran kita pada pagi ini, iaitu Pertubuhan Insan Saikal Kebajikan Malaysia, iaitu satu badan kerajaan, satu badan bukan kerajaan yang berdaftar di bawah RRS Malaysia, yang mana mereka menekankan 5 aspek, iaitu 5 aspek utama, iaitu yang pertama kebajikan, yang kedua motivasi, ketiga kepimpinan, yang keempat keusahawanan, dan juga yang kelima adalah dakwah. Dan juga adalah penaja kita iaitu Awesome, iaitu satu aplikasi ulang kaji nombor 1 di Malaysia, yang mana kalau untuk pengetahuan juga, mungkin ada yang baru masuk. Okey, yang mana kalau dalam Awesome ni disokong penuh oleh motivator pendidikan terkemuda, iaitu Dr. Haji Tengku Asmali dan juga Ustaz Ahmad Dusuki. Alright, okey, insya-Allah itu sahaja. Minta maaf untuk segala kekurangan dan juga kekhilafan. Alright, semoga insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat dan kita kongsikan kepada rakan-rakan yang lain yang mungkin ada urusan dan sebagainya. Jadi insya-Allah dalam kesabaran ada kemanisan. Tanda Allah uji, Allah sayang, dan supaya saya mohon pada Allah supaya kita selalu sabar dalam kita menghadapi ujian dan juga rintangan. InsyaAllah itu saja. Saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.